المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا قال قد حسرك من قد أعطيته. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih dalam bab yang ke-26, iaitu bab silatir rahmi, bab pada menyatakan silaturrahim. Dalam pertemuan yang lepas, hadis yang terakhir dalam bab ini yang kita lihat kenaan dengan perbualan di antara rahim dan Allah Ta'ala. Orang yang menghubungkan rahim, maka Allah Ta'ala akan hubungkan dengan orang tersebut dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Sebaliknya, orang yang memutuskan rahim, maka Allah Ta'ala akan memutuskan rahmatnya daripada orang tersebut. Yang itu Allah Ta'ala telah meminta persetujuan daripada rahim, dan rahim sangat-sangat bersetuju atas pemberian daripada Allah Ta'ala. Jadi itulah yang berlaku. Andai kita memutuskan silaturrahim, maka kita jauh daripada rahmat Allah. Andai kita menghubungkan silaturrahim, maka ia adalah tanda rahmat Allah Ta'ala dekat dan berada bersama dengan kita. Itu hadis yang ke-50 yang kita dah lihat. Pada malam ini hadis yang terakhir dalam bab silaturrahim. Satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, sebagaimana yang kita maklum, beliau adalah seorang sahabat yang didoakan oleh baginda Nabi untuk menjadi seorang yang alim. Alim dalam tafsir Al-Quran, dalam menghuraikan ayat Al-Quran. Jadi yang hadis ada di depan kita ini adalah merupakan di antara huraian yang disebut oleh Ibnu Abbas. Beliau mentafsirkan ayat wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Baik. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah membaca ayat wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Kata Allah, dan berikanlah kepada kerabatmu. Siapa kerabatmu? Dzal qurba, yakni orang yang dekat dengan kita. Kaum kerabat lah, senang mudah kita panggil kaum kerabat kita. Sama ada sebelah ayah ataupun sebelah mak. Kaum kerabat masuklah mak saudara, pak saudara, sepupu, sepapat, berapa lagi, pupu-pupu, semua tu. Semua tu adalah kaum kerabat. Sama ada sebelah mak ataupun sebelah ayah kita. Itu dinamakan dzal qurba, orang yang ada hubungan qarib dengan kita, hubungan dekat dengan kita. Baik. Allah Ta'ala kata, dan berilah kepada kerabatmu. Wa ati ni fi'il amar.
Bila fi'il amar, fi'il yang menunjukkan suruh, maka di sisi Imam Abu Hanifah, al-amru lil wujub. Bagi Abu Hanifah, bagi dia memberi kepada kaum kerabat, begitu juga kepada orang miskin, begitu juga kepada Ibnu Sabil adalah wajib. Nanti Ibnu Abbas cerita pula, Allah Ta'ala susun gitu, kita kena susun ikut tertib tu. Depan nanti dia cerita. Baik. Cuma bagi Imam Abu Hanifah, bagi dia ati situ dengan makna wajib. Adapun di sisi orang lain, dia adalah sunat. Tak wajib kepada semua kaum kerabat. Yang wajibnya ialah pada usul dan furu'. Itu pada mazhab lain. Lepas tu perincian dia tuan-tuan kena tengok dalam fiqh lah pula. Cuma di sisi mazhab lain ataupun di sisi imam lain, yang wajibnya ialah pada usul dan furu'. Adapun bukan pada usul dan furu', yang tu adalah sunat. Baik usul tu maknanya yang atas daripada kita, tok kita, nenek kita, moyang kita atas daripada kita. Adapun yang bawah tu anak cucu. Baik. Dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Atau ayat Quran dulu dalam surah Al-Isra ayat 26 ayat ni. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ni dia tafsir. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Qala Ibnu Abbas, Allah memulai dengan memerintahkannya dengan hak-hak yang paling wajib dipenuhi dan menunjukkannya kepada amal-amal yang paling utama apabila ada di sisinya sesuatu. Ada di sisinya sesuatu tu maknanya kita ada harta. Lain kalau kita pun tak ada harta, kita miskin. Cuma Ibnu Abbas kata yang ni Allah Ta'ala susun. Orang yang paling patut kita bantu kalau kita ada ialah dzal qurba. Orang yang ada hubungan kerabat. Adik-beradik kita. Tu orang yang paling patut kita bantu. Saya ingat Maulana ada sebut itu dalam rancangan apa dalam Radio Aikim. Berkenaan dengan bantuan adik-beradik. Kadang-kadang seorang adik-beradik yang kaya tak bantu adik-beradik yang susah. Tapi orang lain dia bantu, yang suku sakat dia bantu. Asal orang minta derma dia bagi. Asal ada orang miskin mari minta derma dia bagi. Adik-beradik dia yang susah dia tak bantu. Alasan dia apa? Sebab nak suruh adik-beradik tu pandai berdikari. Dia kata tak betul. Tak betul macam tu. Tanggungjawab kita sebagai adik-beradik, kita yang senang, dia yang susah, kita wajib bantu. Soal dia nak berusaha, itu soal dia dengan Tuhan. Kata Maulana, saya ulang ya. Itu soal dia dengan Allah Ta'ala. Dia nak berusaha, dia nak nak menggandakan usaha dia ataupun dia nak malah ke, itu dia dengan Allah Ta'ala. Adapun kita, jadi kewajipan kepada kita bantu kaum kerabat. Apatah lagi adik-beradik bukan orang yang boleh terima zakat. Jadi kalau kita ada zakat, kita boleh bagi zakat pada adik-beradik kita. Sebab dia bukan orang yang patut kita bagi nafkah. Lainlah kalau orang yang wajib nafkah atas kita. Isteri kita, tak bolehlah kita nak bagi nak bagi zakat pada dia. Sebab dia adalah ahli yang wajib atas kita bagi nafkah. Begitu juga anak-anak. Begitu juga dengan mak ayah. Mak ayah dibiar susah. Sampai ketua duk bekerja, contoh. Ramai je hari ni kita tengok. Ni macam tak ada anak ni. Mak ayah sampai tua, sampai bongkok, kadang-kadang sampai kita yang bukan anak ni pun rasa kesian tengok. Orang tua yang senja macam ni sepatutnya duduk di tempat ibadat dah. Tapi duk bekerja, mana anak-anak dia ni? Boleh jadi anak senang tak bantu mak ayah.
Mak ayah duduk di rumah sewa sampai ke tua. Anak duduk di rumah besar. Anak beli rumah. Tiap-tiap orang anak beli rumah. Tapi tak boleh nak beli pada mak ayah rumah. Duduklah mak ayah di rumah sewa sampai ke tua, sampai mati. Ini tak kena ajaran gini. Bantu orang dekat dulu. Wa atidhal qurba haqqah. Ini wajib atas kita bantu mak ayah kita yang miskin. Apakah adik-beradik bantu beli sebuah rumah kalau contohnya mak ayah kita duduk di rumah sewa? Ni dok orang lain bantu. Sampai ke Palestin bantu. Sampai ke Syria bantu. Contoh ni tuan-tuan Contoh. Kalau kita buat semua tak ada masalah. Ni saya cerita ni yang terabai, yang wajib, yang dekat dengan kita ni. Wa atidhal qurba ni duk cerita ni, ayat ni. Satgi dengar separuh. Oh, ustaz tak bagi apa? Bagi derma ke Palestin. Dengar betul-betul. Jangan buat TikTok. TikTok ni fitnah kadang-kadang banyak. Baik. Ini orang datang minta derma untuk bantu siapa? Pelarian di Myanmar contoh, bantu. Adik-beradik yang muflis, adik-beradik yang hutang, yang diisytihar macam-macam, dibelenggu oleh alung dan sebagainya. Aku tak nak bantu lah, pandai sangat dia nak hutang alung. La haula wala quwata illa billah. Ni kaum kerabat ni. Wajib atas kita bantu. Sebagai orang yang ada harta. Lain kalau tak ada harta, depan nanti ayat Quran sebut, Ibn Abbas tafsir lagi. Kalau kita tak ada, macam mana kita nak jawab depan nanti? Nak cerita dulu, Allah Ta'ala susun orang yang patut kita bantu ialah Dzal Qurba. Sebab tu dia ambil, dia cerita, Dzal Qurba ni lah berkaitan dengan silaturrahim ni, yang ada hubungan rahim dengan kita. Adik-beradik, satu rahim dengan kita. Dia orang tak wajib nafkah atas kita. Jadi, boleh saja kita bagi zakat pada dia. Seorang ibu contohnya. Seorang ibu yang kaya nak bagi nafkah pada anak dia, nak bagi zakat pada anak dia, boleh. Sebab bukan jadi kewajipan seorang ibu untuk beri nafkah kepada anak. Yang wajibnya ialah seorang ayah. Yang ni tuan-tuan nak tengok keluasan perbahasan dia dalam kitab fiqh lah. Cuma saya sebut apa yang terlintas. Saya tinggal lama dah fiqh, kot tersilap nanti tuan-tuan cek balik lah. Cuma nak sebutnya seorang ibu, dia tak wajib bagi nafkah selagi mana ada ayah. Kalau tak ada ayah, wajib atas mak lah bagi nafkah. Ada ayah wajib bagi nafkah pada anak. Mak kaya juga mak ni. Mak boleh bagi zakat andai anaknya miskin. Tapi tak, zakat pi pada orang lain dulu. Anak-anak duk merempat tak tahu. Yang ni jarang berlaku. Yang biasa duk berlaku, mak ayah ni yang terabai. Mak ayah duk di kampung. Rumah macam mana keadaan tak tahu. Bocor situ, bocor sini musim banjir. Anak duk kat sini, rumah selesa dan sebagainya. Orang yang wajib kita bagi nafkah bila mak ayah kita adalah orang yang susah. Lain kalau dia orang berharta, tak termasuk dalam asnaf. Dia orang yang berharta, maka tak apalah dia ada harta. Yang miskin ni, duk biar orang tua tu berjalan. Kadang-kadang bukan bekerja pun. Tengok orang tua duk berjalan bawa. Hari tu saya tengok seorang orang tua. Bongkok dah, bawa basikal ni. Basikal tak naik, bawa basikal. Gelek basikal, tahu ke gelek? Sekali tuan-tuan kata gelek gini pula Kau bahasa Kelantan dengan KL lain kan. Gelek lah, tarik basikal. Depan di raga basikal tu adalah barang-barang dia beli. Di belakang tu ada beras. Tak tahu sebab apa dia tak naik, tapi dia tarik basikal. Petang dah, nak maghrib lah. Manalah anak-anak dia. Sehingga si tua ni duk tarik basikal bawa beras ni petang-petang ni. Contoh saya sebut, zaman hari ni tak perlu orang tua tarik ni. Tuan-tuan ada Lalamove, tuan-tuan ada Bungkus Eat, tuan-tuan ada apa lagi? Macam-macam apps ada. Tuan-tuan duduk di KL, tuan-tuan boleh orang di belah mana, negeri mana hantar barang ke rumah. Tak perlu orang tua ni keluar ni. Mak tak payah fikir benda ni. Mak pulang alik pergi masjid je. Kalau naik basikal pun pergi masjid je. Balik masjid pergi masjid. Yang lain biar anak-anak urus. Kenapa anak-anak tak fikir? Ni wa atidhal qurba haqqah. Balik minum. Siapa yang ada mak ayah lagi? Sekarang ni cukup senang. Kita duduk kat sini. Kadang-kadang tak payah pakai apps. Kita ada nombor telefon kedai je.
Telefon kedai-kedai itu sendiri buat delivery. Apatah lagi nak pakai apps, berlambak apps yang boleh kita guna. Setiap negeri dah ada orang buat. Apa Grab food, macam-macam food ada. Big Food pun ada. Shopee Food pun ada, macam-macam ada. Tapi ada lagi kita tengok suasana mak ayah yang dah senja duduk buat kerja, meniaga di tepi gerai. Kita balik semayang subuh, mak ayah yang dah tua ni dah buka kedai dah tepi jalan. Manalah anak-anak dia? Kita balik semayang subuh, dia dah buka kedai dah, jual bubur nasi tepi jalan. Kadang-kadang kita pula terfikir, nak pergi belilah boleh 10 bungkus, pergi letak tempat kita kerja, biar orang makan. Sebab apa ni? Kita balik subuh, maknanya dia keluar pukul berapa? Nak duduk kat situ. Meniaga, entah sampai pukul berapa, tak tahulah. Kita keluar, balik subuh, tengok dia dah ada. Pergi semayang subuh, tak ada lagi. Balik subuh, tengok dah ada. Letak bubur nasi dia duduk situ. Buka boot kereta. Untuk ambil barang-barang dia. Ini atizal qurba. Allah Ta'ala letak di awal sekali, bantu orang yang ada hubungan kerabat dengan kamu. Kemudian baru Allah Ta'ala sebut wal miskin. Orang miskin. Yang pertama sekali zal qurba, yang ada hubungan kerabat dengan kamu. Siapa lagi zal qurba ni? Orang dekat sebelah ayah, belah mak. Pak saudara, mak saudara, kalau ada yang susah. Sepupu, sepapat yang ada yang susah, bantu. Ini yang jauh dulu. Yang tak mana negara pun kita bantu. Asal dengar je orang minta ini bantuan untuk pelarian itu ini dan sebagainya dah. Kita orang mula-mula bagi. Tapi orang yang paling dekat dengan kita duduk dalam keadaan tak cukup, merempat dan sebagainya. Baik. Satu lagi yang pernah disebut ialah orang yang dekat dengan kita juga sekarang ni, yang ada di dalam grup bersama dengan kita. Tu yang ada dalam grup sekali dengan kita. Tu orang dekat tu dengan kita. Pandai sangat kita masuk grup. Kita masuk grup ni. Tanyalah. Yang ada dalam grup tu, siapa yang susah? Kita orang senang ni, boleh bantu bagi beras satu kampek 5 kilo pun okey dah. Sementara nak tunggu tertubuhnya kerajaan baru. Cerita lain dah. Nak cerita contoh. Kita bila masuk dalam grup, orang yang ada dalam grup tu dah dekat dah dengan kita. Sahabat satu sekolah rendah, sahabat satu sekolah menengah, sahabat satu taman. Tu jiran-jiran satu taman, jiran-jiran satu blok. Tu dah jadi satu dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab kita dah masuk grup dalam tu. Jangan rasa jauh. Cuma nak sebutnya mereka bukan kaum kerabat. Kaum kerabat lebih-lebih lagi. Jiran kita kaum kerabat pula lebih-lebih lagi tuntutan. Tuntutan kaum kerabat, tuntutan jiran, macam-macam. So pastikan kaum kerabat kita ni diberi hak dia. Kalau dia miskin, bagi bantuan harta benda pada dia. Kalau dia tak ada makanan, bagi makanan, hak dia. Kita kena bantu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal miskina, dan orang-orang miskin. Tu duduk di tangga kedua, bantu orang miskin. Jumpa orang miskin kat mana-mana, bantu. Bukan soal kita nak tanya dia, engkau ni scam ke tak scam. Kalau nak tanya, tanya betul-betul. Bukan kerja kita nak suudzon dengan dia. Kalau nak tanya, tanya. Biar apa? Biar jelas. Ni dok kita duduk buruk sangka dengan dia. Dia betul-betul susah. Kita buruk sangka sampai kita tak bagi. Soal dia tipu dia dengan Tuhan. Kita ni nak bagi ke tak nak bagi? Yang kita duk kata, ni scam ni sebab kita nak buat alasan. Kita orang kedekut. Tu je. Kita nak buat alasan untuk diri kita, nak pelepah diri kita, jangan bagi pada fulan bin fulan. Sebab perangai kita orang kedekut. Orang pemurah kita tanya, dah, ini uncang daripada mutaki ke uncang kau sendiri ni contoh. Ada bawa lalu, ni macam uncang kau sendiri ke uncang mutaki ni. Tak tanya dah, Allah ya. Dia punya ke, surau punya ke, itu soal dia dengan Tuhan. Kalau betul nak tanya, tanya betul-betul. Pergi jumpa pakcik ni, saya tengok orang asing, contohlah kalau boleh cakap Melayu kan.
Pakcik ni orang asing, bukan orang Malaysia ni. Datang daripada negara sekian-sekian ni. Asal mana pakcik? Asal daripada negara sekian-sekian. Macam mana pakcik ni boleh beli tiket flight beribu-ribu, datang sini, minta sedekah? Pergilah tanya. Tengok dia jawab macam mana. Boleh jadi dia bankrupt, boleh jadi macam-macam lah benda berlaku dalam hidup dia selama duduk di Malaysia ni pun. Ni dah tengok je mula. Ini scam ni, tipu dan sebagainya. Kita buruk sangka. Fatabayyanu. Tabayyun. Ni tibayyun dulu. Tu masalah kita. Cuma nak sebutnya, susun. Allah Ta'ala susun. Atidhal qurba. Kemudian wal miskin. Lepas tu baru ibnas sabil. Ibnas sabil ni terjemah apa? Ibnas sabil. Maka dia kata ibnas sabil. Mana tadi? Dan orang-orang musafir. Ibnas sabil ni orang musafir yang terputus perbelanjaan. Boleh jadi juga foreigner. Yang duk minta derma di stesen-stesen minyak. Boleh jadi, tanyalah. Tuan-tuan kan orang pandai, orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur kan pandai bahasa English ke? Inggeris, gitu. Tanyalah, skipping jangan-jangan sekali ke speaking. Tanya dalam bahasa Inggeris. Dia boleh jawab dan dia bagi tahu. Kalau kita tanya, kita tahu orang ni punya begini dah berlaku dalam hidup dia. Dia tipu tak tipu terpulang pada dia. Anak aku kena saratan, dia kata anak aku kena kanser, dia kata ni. Belanja besar, dia kata sebagai warga asing tak ada keistimewaan hospital kerajaan, jadi nak kena bayar itu ini. Aku buat kerja lain juga, cuma tak cukup, dia kata. Jadi minta simpati. Tuan-tuan boleh tahu. Ni dah duk tuduh dulu. Contoh. Contoh. Baik. Wabnas sabil, orang bermusafir putus bekalan. Kenapa dinamakan ibnas sabil orang musafir ni? Ni Baba jawab. Baba kata, ibnas sabil ni kalau ikut terjemahan huruf, terjemahan kalimah, ibna ni anak. Sabil ni jalan. Ibnas sabil ni maknanya anak jalan. Anak jalan. Kenapa dinamakan untuk orang musafir? Sebab orang musafir ni bila dia berjalan, dia ikut jalan. Sebagaimana seorang anak ikut mak dia tak? Tak gitu? Seorang anak mesti nak ikut mak dia. Mak dia pergi ke dapur, dia nak pergi ke dapur. Mak dia duduk luar ruang tamu, duduk ruang tamu. Mak dia nak pergi belikan sayur sekejap kedai depan tu je, nak pergi juga. Tu perangai anak itu. Jadi orang musafir ni ibarat seperti anak pada jalan lah. Sebab apa? Dia duduk ikut jalan. Kalau dia lari daripada jalan dia, sampai tak? Tak sampai. Tu kata Baba, kenapa dinamakan dengan ibnas sabil ni untuk orang yang bermusafir. Baik. Lalu kata Ibnu Abbas. Lalu dia Sayyidina Ibnu Abbas membaca. Firman Allah Ta'ala wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ni baca dah tadi. Dan dia mengajarkan apabila tiada padanya sesuatu, tak ada pada kita sesuatu pun untuk kita bagi kepada golongan ni. Kaum kerabat, orang miskin, ibnus sabil. Tak ada apa yang boleh kita bagi. Kita pun orang tak ada juga. Macam mana pula dia kata? Bagaimana dia mengucapkan? Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca firman Allah Ta'ala. Tengok Tuhan aja pada kita. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Tu Allah Ta'ala sebut. Dan jika engkau terpaksa berpaling ni maknanya tidak melayani mereka. Tu'ridanna anhum, hum tu siapa? Berpaling daripada mereka ni siapa? Mereka ni daripada mak ayah. Siapa lagi anhum ni? Kaum kerabat. Siapa lagi anhum ni? Miskin, golongan masakin tadi, orang miskin. Siapa lagi anhum ni? Ibnus sabil. Baik. Sekiranya engkau terpaksa. Terpaksa ni maknanya kita pun orang tak ada jugalah. Nak bagi pada mak ayah, nak bagi kita pun tak ada. Kita ada tanggungjawab pada isteri anak-anak. Isteri orang wajib kita nafkah. Anak-anak orang wajib kita nafkah. Sebab kita adalah ketua pada keluarga. Maka kalau kita tak ada,
kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Tengok Allah Ta'ala aja. Kalau engkau tak ada dalam keadaan ibtigha'a rahmatin min rabbik, engkau pun sedang tunggu juga rezeki tak sampai-sampai, pemberian tak sampai-sampai lagi, ataupun gaji tak masuk-masuk lagi contohnya, maka faqul lahum qawlan maysura, maka katakan kepada mereka dengan kata-kata yang menyenangkan. Apa maksud dia sini? Maksud dia ialah beri janji pada dia. Beritahu pada dia, insya-Allah kalau saya ada, saya akan bagi. Tu janji dia gitu. Beritahu pada dia biar dia berasa senang. Wa'idha wa'dan hasanan, ulama kata. Dan berjanjilah dengan mereka ni, dengan mak ayah, dengan apa? Dengan dzal qurba, kaum kerabat, dengan golongan miskin ni, dengan kaum apa? Dengan ibnu sabil ni, beritahu pada dia, kalau saya ada lebih, saya akan bagi. Senanglah hati dia. Nantilah mak, kalau kita masuk gaji, kita bagi pada mak sikit. Ataupun kaum kerabat yang datang meminta, contohnya, tunggulah, kita tak gaji lagi ni, tak dapat upah lagi ni contohnya. Dapat upah, dapat gaji nanti, saya bagi pada awak sikit, bolehlah, kurang beban tu, nak bagi semua tak boleh. Gitu agama ajar pada kita. Qaulan maisura, perkataan yang orang dengar rasa ringan je, rasa mudah sikit. Tadi duk rasa berat nak tanggung seorang-seorang, pergi bertemu dengan kita pun bagi tahu qaulan maisura, nak olah terus tak ada. Tapi bagi tahu qaulan maisura, perkataan yang bila didengar oleh orang tersebut dia rasa ringan sikit, rasa mudah sikit. Tu saya pernah sebut hadis, perbuatan di antara sunnah yang Nabi buat ialah Nabi tak pernah kata tidak pada sahabat-sahabat dia. Sehingga Nabi ni digelar sebagai muhallilul uqad. Nabi digelar sebagai muhallilul uqad. Nabi ni orang yang menyelesaikan segala masalah apa sahabat dia. Segala masalah orang yang datang bertemu dengan dia. Datang orang miskin bertemu dengan Nabi, Nabi bagi harta. Sehingga Nabi ni tak ada apa di dia kerana sifat ithar Nabi, kerana sifat melebihkan diri orang lain berbanding dengan diri sendiri. Bukan Nabi tak kaya, Nabi kaya. Tapi kenapa keadaan Nabi makan sehari, tak makan sehari, kadang-kadang tak berasak dapur, kadang-kadang minum air sejuk, kadang-kadang makan tamar je? Sebab sifat ithar yang ada pada Nabi, melebihkan keperluan orang lain berbanding keperluan sendiri. Sebagaimana kisah yang masyhur yang orang bagi pada Nabi kambing. Aisyah sendiri diajar oleh Nabi berikan kepada orang lain. Benda yang banyak bukan kita habis pun. Nabi balik dah dibagi dah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang tinggal Aisyah kata, yang adanya ialah kaki, bahagian kaki depan yang Nabi suka. So kata Nabi, apa yang telah engkau beri itulah yang kita dah simpan. Yang ada di kita, yang ni belum tentu kita punya. Tengok Nabi. Nabi apa? Nabi membetulkan formula dia. Yang kita simpan belum tentu kita punya. Yang kita beri, yang tu confirm kita punya. Dah disimpan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Tengok Nabi galakkan isteri dia juga turut memberi. So bila Nabi kadang-kadang Nabi pun tak ada, orang datang meminta pada Nabi, so apa Nabi buat? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, ada tak siapa-siapa yang boleh tumpangkan fulan bin fulan ni di rumah dia satu malam? Ataupun siapa-siapa yang ada lebih makanan, tolong hidangkan makanan kepada tetamu ni. Nabi digelar sebagai muhallilul uqad. Orang datang dalam keadaan sakit, aku demam ya Rasulullah. Nabi ambil air, Nabi basuh, Nabi doakan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sakit mata, merah matanya. Nabi buka mata Sayyidina Ali. Nabi ludah dalam mata Sayyidina Ali, sembuh mata Sayyidina Ali serta merta. Bahkan kata Sayyidina Ali, mata yang diludah oleh Nabi lebih cerah dibanding dengan mata yang sebelah lagi. Seorang sahabat yang dipanah dalam peperangan sehingga terkeluar biji mata, duduk tergantung gitu. Nabi ambil dengan tangan dia yang mulia, Nabi lekapkan di mata.
kemudian Nabi baca doa, kembali pulih. Macam-macam sahabat datang bertemu dengan Rasulullah, Nabi selesaikan. Kita tengok orang meluru ke arah kita, bukan nak jumpa kita pun, kita buat tak nampak dah. Sebab apa? Tak nak tolong orang. Tak nak bantu orang. Nabi tak pernah mengatakan tidak pada sahabat dia. Saya pernah sebut dah. Ketika baca kitab dengan almarhum Syekh Husni Genting, Syekh Husni Genting cuba nak beramal dengan apa? Dengan apa yang Nabi buat. Tidak pernah kata tidak pada sesiapa pun. So dia kata adalah dalam satu majlis tu, majlis Syekh Husni lah. Jadi orang sediakan pengangkutan untuk pergi ke tempat Syekh Husni. Jadi orang datanglah tanya pada Syekh, saya nak pergi malam ni. Syekh kata boleh. Orang lain pula datang, Syekh saya pun nak turut serta pergi sekali juga. Boleh. Orang ni pun kata boleh. Syekh datang yang ni boleh semua. Syekh kata tengok-tengok tak muat van. Aku nak beramal dengan hadis Nabi ya. Nabi tak apalah, panggil sahabat-sahabat yang ramai pun, walaupun di rumah sahabat tu hanya ada roti sekeping je, daging ada seketul je, suami ni risau, sudah balik jumpa bini dia. Nabi ajak semua sahabat yang ada. Lalu isteri ni yang apa? Ini sahabat dia meletakkan apa perkataan Nabi tu, dengar dulu dan taat dulu sebelum letak di akal. Dengar saja ini perintah Nabi, ini perkataan Nabi, terima dulu sebelum letak di akal. Kita kalau letak di akal dulu, kadang-kadang kita terfikir, tak logik ya pula. Nabi panggil semua dalam keadaan yang adanya ialah seketul roti, sekeping roti, seketul daging. Apa kata isteri pada suami dia? Dia kata, Nabi ke perintah suruh datang semua? Ya, kalau Nabi tak payah risau. Kalau Nabi yang perintah supaya datang semua, maknanya Nabi tahu. Sebab tu bila sampai saja Nabi panggil sekumpulan. Masuk 10 orang dulu, kemudian keluar 10 orang. Masuk pula 10 orang. 10 orang yang masuk kenyang, keluar. 10 orang masuk kenyang. Baki yang ada masih sama. Tuan-tuan boleh lihat kisah-kisah ni banyak dalam hadis sahih. Banyak dalam hadis sahih, bukan hadis-hadis yang apa yang bertaraf rendah dah, hadis sahih. Kisah-kisah ni. Kisah-kisah begini sepatutnya dicerita pada bulan-bulan Maulid supaya hadir rasa cinta kita pada baginda Nabi. Supaya kita nampak betapa Nabi ni bukan manusia bashar, manusia biasa macam kita, tak. Manusia yang walaupun dia berfizikal macam kita, ada letih, ada marah, ada suka, ada duka cita dan sebagainya, tapi dia tidak manusia biasa macam kita. Sangat-sangat luar biasa. Tu Nabi, saya nak sebut contoh muhallilul uqad. Perangai Nabi ni suka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sahabat. Dah macam mana sahabat tak sayang, tuan-tuan? Macam mana sahabat tak sayang kalau semua datang pergi jumpa dengan Nabi, semua selesai masalah. Datanglah dengan masalah pun Nabi selesai. Kita jadi agamawan, tutup pintu rumah kita serapat-rapat ni. Jumpa saya waktu ni ya, waktu kuliah ya. Tu pun saya datang sebab tuan-tuan bagi sampul je kat saya. Kata saya tak datang pun contoh. Contoh lagi tuan-tuan duk mak ustaz ni macam-macam. Lepas tu, lepas daripada tu tuan-tuan jangan jumpa saya. Rumah kat mana ustaz? Saya tinggal dekat tu je, tak bagi tahu rumah dia. Kod orang nak datang, ustaz tolong tahnik anak, ustaz tolong sembahyang hajat, anak saya nak periksa, ustaz begitu begini, macam-macam lah orang. Bukan nak duit kita, bukan kadang-kadang nak minta doa, nak minta itu, minta ini. Akhlak Nabi tak pernah menolak. Setengah orang dia berasa, aku tak soleh pula. Orang dah letak kita soleh tu. Bukan kita kata kita soleh dengan sebab kita soleh itulah kita doa. Tak. Kita bantu je Allah Ta'ala. Pula serah pada Allah Ta'ala. Nak terima tak nak terima, kabul tak kabul tu kerja Tuhan. Bukan kerja kita. Bukan sebab kita soleh Allah Ta'ala kabul. Ada doa orang yang tak soleh Allah Ta'ala nak kabul. Boleh kabul saja. Itu masalah kita. Cuma nak sebut sininya ialah orang ni kalau datang orang di saat kita tak mampu juga nak bagi, maka bagi tahu pada dia, kalau saya ada nanti saya bagi. Cuma saya tak bolehlah bagi sebanyak yang tuan nak. Tuan nak 5,000, saya tak ada 5,000. Saya pun bukan orang senang juga. Setakat nak bagi 200-300 bolehlah. Tapi sekarang tak ada lagi. Tunggu saya ada gitu-gitu. Tu ayat yang Maisurah dipanggil. Orang dengar rasa senang hati.
Tu Allah Ta'ala aja. Baik. Mana tadi? Nak isyak dah. Seolah-olah terjadi dan mungkin akan terjadi insya-Allah. Tu bagi tahu gitu, insya-Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Apa kata Ibn Abbas? Engkau tidak memberikan sesuatu apapun. Kedekut. Kedekut sangat-sangat. Sehingga sebagaimana orang Yahudi kata kepada Allah Ta'ala, yadullahi maghlulah. Orang Yahudi kata. Yahudi menyifatkan Allah Ta'ala ni, yadullahi maghlulah. Tangan Allah Ta'ala ni terbelenggu. Maksud dia nak bagi tahu Allah Ta'ala ni kedekut dengan pemberian, tak bagi kepada hamba-hamba dia. Begitulah maksud ayat ni, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah sampai tahap engkau seolah-olah mengikat tangan di leher, tak nak bagi apa-apa pun pada orang. Hal orang, aku, hal aku lah. Tak boleh hidup gitu. Hidup bermasyarakat. Al-insan madaniyun bit-tab'. Kata Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah dia. Patutnya tabiat semula jadi yang ada pada manusia ni, dia hidup bermasyarakat. Tu tabiat semula jadi. Kata Ibn Khaldun. Tabiat yang ada dalam diri manusia, dia tak boleh hidup seorang. So, dia tak boleh kata aku, engkau. Tak boleh. Sebab apa? Dia pun pada waktu tertentu, dia perlu pada orang. Kalau dia tak perlu pada orang pun, dia perlu pada khidmat. Khidmat tenaga, khidmat tulang pak kerak daripada orang. So maknanya dia madaniyun bil tabak. Tabiat semula jadi. Allah Ta'ala jadikan begitu. Dia orang kaya, perlu kepada khidmat orang miskin. Orang miskin perlukan harta benda daripada orang kaya. So saling perlu memerlu. Sebab tu jangan sampai tahap kita tak peduli pada orang, kedekut yang ada dalam hati kita sampai seolah-olah macam kita tak nak bubuh tangan dalam poket, ambil bawa keluar, letak tangan di leher. Itu tasbih Allah Ta'ala buat, perumpamaan Allah Ta'ala nak menunjukkan betapa kedekutnya orang ni. Ni bakhil okey lagi. Ayat Quran sebut satu lagi kalimah, iaitu syuh. Saya sebut dah. Kalimah syuh. Syuh ni lagi kedekut daripada bakhil. Bakhil tu haji bakhil ya. Haji bakhil bagi lagi RM1. Anak kecil mana boleh pegang duit banyak, RM1 cukup. Tapi cikgu murni boleh pegang duit banyak, bagi banyak. Contoh. Tapi syuh, Allah Ta'ala sebut, wa may yuqa syuhha nafsih. Siapa-siapa yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada sifat syuhun, shinha, maka kata Allah, faulaika humul muflihun. Orang tersebut adalah orang yang berjaya. Syuh ni macam mana? Dia bukan kedekut dengan harta dia saja, harta orang pun dia kedekut. Padahal orang tu nak bagi tu dengan duit dia, bukan dengan duit kita. Tapi kita ni berasa tak senang tengok orang tu pemurah. Duk bagi 100, 200, 300 pada orang orang yang meminta, orang yang nak derma dan sebagainya. Kita yang tengok ni berasa dia ni aku nak bagi tahu. Kau percaya ke dengan orang minta tu? Tu dia. Dia punya syuh. Kalau boleh dia tak nak orang lain bagi derma. Padahal harta orang. Dia tak nak juga orang lain bagi harta dia pada orang yang memerlukan. Harta dia sementara harta dia yang dia sayang lagi-lagi lah tak bagi pada orang. Ni harta orang pun lebih dahsyat daripada bakhil lagi. Sebab tu syuh ni jangan ada bakhil pun jangan ada dalam diri kita. Baik. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Kemudian kata Allah, wala tabsutha kullal bast. Yang ni pun tak diajar juga oleh agama. Firman-Nya, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya. Maksud dia apa? Ibn Abbas hurai, engkau memberikan apa yang engkau miliki. Beri apa ni? Beri semua sekali apa yang kita ada. Bagi semua sekali apa yang kita ada, sehingga apa? Fataq'uda maluma. Kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela. Apa maksud dia? Huraian Ibn Abbas. Orang-orang yang datang kepadamu akan menghinamu setelah mereka tidak menemukan apa pun padamu. Gitulah. Maknanya pandai-pandailah, adjust. Kalau kita ada katakanlah 1,000,
Jangan bagi 1,000. Sebab apa? Nanti ada lagi orang lain yang akan datang. Kita bagi dah 1,000. Ini peruntukan contohnya 1,000 daripada pendapatan kita sebulan untuk orang fakir miskin, kaum kerabat dan sebagainya. Maka datang kaum kerabat, orang miskin, minus sabil tu kita bagi 1,000 je. Kemudian datang yang lain pula tak ada dah nak bagi. Jangan buat macam tu. Tu agama ajar juga. Lepas tu buat macam mana? Bagilah 500. Nanti yang kedua datang ada lagi bahagian dia 500 pula ataupun 100. Yang ni datang kali apa, orang lain pula datang dapat 100, yang ni pula datang dapat 100. Gitu. Ni dak tak sempat orang pergi lagi ke kemah, duit habis. Perantau-perantau kecewa balik. Tak ada duit poket. Contoh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada sebahagian tempat ni, saya cerita tempat saya, ada yang pergi berulang kali. Tak rekod. Yang memberi itulah silapnya tak rekod. Bila tak rekod, orang ni masuk sekali dapat 200. Banyak. Masuk kali kedua, orang lain pula, adik-beradik katakanlah, dapat pula 200. Last kali yang betul-betul perantau masuk, tak ada, habis, duit habis. Kecewa. Ni nak sebut ni, contoh ni. Bukan contoh pilihan raya tak ni. Semua sebut contoh. Nak suruh mudah faham. Sebab tuan-tuan duduk dalam situasi itu sekarang ni. Fataq'uda malumah. Jadi orang yang datang kepadamu akan menghinamu setelah mereka tidak menemukan apa pun padamu. Ya, orang akan hina. Orang akan kata macam-macam. Ya, kau tak ada duit ke? Orang yang mengagihkan tu makan dulu duit. Macam-macam orang kata. Jadi pandai-pandai agih. Ni tak boleh diorang tu ni sebab apa? Ramai nampak beratur ni tak bergerak beratur. Nak ambil duit, kita bagi 100 ialah 100 pun cukup dah sebenarnya menghargai. Firmannya mahsura, serta kering keputusan, yakni merugi. Sungguh telah merugikan engkau orang yang telah engkau berikan sesuatu padanya, yakni orang yang terputus nafkah dan terputus segala urusan mereka. Baik. Habis hadis yang terakhir dalam bab silaturrahmi, akan datang kelebihan pula. Kelebihan bersilaturrahim. Ada beberapa hadis dalam bab kelebihan bersilaturrahim akan datang insya-Allah, wallahu a'lam wa ilmuhul